Hello, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam rancangan Kondenser yang dibawakan khas oleh Content.my. Selamat kembali kepada anda semua dan kami masih lagi bersiaran di Studio Impression di Cyberjaya. Dan seperti biasa bersama saya hari ini sentiasa dibayangi, ditemani oleh saudara Izzah Kamal. Selamat datang, selamat kembali. Kau ni macam aku guest pula. Jadi, recap sikit untuk episod yang pertama. Kita dah selesai memberi ilmu, kita tunjuk ajar sikit pasal lens, jenis-jenis lens. Jadi kepada anda semua, kalau yang belum tengok, anda boleh layari di www.content.my. Dan dalam web tu bukan sahaja kondenser, tapi kita ada banyak lagi kan program-program yang lain untuk anda tonton, untuk anda lihat dan belajar macam-macam. So jangan lupa singgah di content.my. Saya nak cakap sebab apa ni dah 1 minggu lah content.my dilancarkan. Jadi 3 rancangan telah ke udara. Satu adalah kita punya kondenser. Ya, betul. Dan besok hari Rabu tak ada show lagi. Belum ada show. Hari Khamis ada Seni City di mana ada bercakap tentang seni lukis. Dan hari Jumaat sekali lagi MC Steve akan ke udara MC untuk Steve, berbincang tentang performance music. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk program Content.my kita tidak khususkan kepada satu subjek sahaja. Kita fokus kepada banyak benda. Selaras sejajar dengan kita punya tagline, content progresif, content intelektual, content bermanfaat. Jadi hari ni kita tak nak cakap panjang lah, kita nak straight to the point. Di depan saya ni dan di atas meja Izzal ni, kita ada beberapa jenis kamera. Kita ada cinema kamera, kita ada yang jenis DSLR, kita ada camcorder, kita ada GoPro dan ini paling klasik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin saudara Izzal boleh terangkan apa ni yang ada kat depan kita ni. Okey, so hari ni kita nak berbincang sikit. Sebab banyak orang cakap sekarang ni dengan iPhone 13, iPhone 14 dah keluar, kamera dah canggih. Semua boleh buat konten. Kita ni boleh cari makan lagi ke tak? Itu persoalan dia. Itu persoalan dia. Ya. Sebab banyak orang tanya, kalau iPhone boleh buat video, betul, perlukah kita beli kamera mahal? Adakah kita perlu merujuk lagi kepada professional video untuk buat kerja? Jawapan saya, ya dan tidak. Bergantung kepada penceritaan anda, tujuan anda. Ada di masa janganlah pergi cari video maker sebab boleh buat pakai phone. Dan ada juga masanya yang anda memerlukan bantuan profesional daripada alat-alatan profesional yang kita ada di sini. Jadi hari ni, sebab last week kita cakap pasal lens kan? Betul. Hari ni kita nak cakap tentang kamera, specifically jenis-jenis kamera dan body kamera yang ada di sini. Dia kira professional kamera lah kan? Professional kamera. Ada juga yang amateur, yang consumer macam ni. Ni adalah dia consider consumer kamera. iPhone saya juga adalah satu kamera dan boleh dikonsider sebagai consumer. Jadi kita akan terangkan hari ini apa perbezaan bila anda pergi daripada sini yang murah kepada yang mahal. Tapi kalau saya tengok kamera iPhone sendiri pun harganya sekarang dah macam sebiji motor. Boleh tahan jugalah. Tapi jadi, tak semahal kamera yang lain. Lebih kurang harga sama dia. Mungkin adakah harga tu boleh lawan, boleh challenge kamera-kamera ni? Tak boleh juga sebenarnya. Sebab mungkin kalau kita tengok, ini ada... pun kalau consider dalam dunia filem lah kan. Kita punya kamera ni memang murah. Kalau compare, walaupun kita punya professional lebih mahal daripada yang consumer market punya kamera, tapi ada yang lagi mahal. Kita ni pun sikit-sikit lah nak mencecah 5 figure. Wow. Tapi ada yang 6 figure. Yang ni dulu saya buat satu short film, saya sembang dengan kru profesional yang pernah pakai. Nama kamera tu Red Epic. Kamera tu 6 nombor lah senang cerita. Nombor pertama 2. Tak silap saya. Kan? Dan kalau nak sewa kamera tu, kita bukan hanya sewa kamera saja. Kita kena sewa dengan kru dia sekali. Yang akan tolong jaga, tolong masuk dalam kotak. Bila nak angkat, tak boleh banyak angkat pakai dia punya lens semua. Dia akan pastikan yang kita buat kerja mengikut standard. Nak simpan dalam kereta pun tak boleh. Dia kena simpan dalam van. Lepas tu van tu kena parking depan balai polis. Kita kena declare. Banyak kerja. Lagi mahal kamera tu, lagi banyak dia kerja. Sebab tu ramai content creator sekarang lebih suka memilih iPhone ataupun benda yang kecil-kecil. Sebab dari segi penjagaan tu tidaklah seteruk kita nak kena jaga kamera yang profesional kan. Memang semua kamera pun kena jaga walaupun. Betul, semua kena jaga, semua kena jaga. Okey. So kita nak mulakan dengan bercerita tentang jenis-jenis kamera kat sini. Mungkin kita boleh mula dengan paling basic.
Kita startkan camcorder dulu yang Canon depan saya. Okeylah, jadi saya cerita macam inilah. Macam last week kan. Kita punya cara saya menyampaikan jenis-jenis ni mungkin tak sama dengan buku. Saya nak memudahkan supaya senang anda semua faham. Betul. Okey. Jadi secara amnya ada lebih kurang 4 kategori kamera lah. Okey, pertama adalah consumer market camera. So contohnya kamera macam ni, kamera phone. Ini adalah personal camcorder. Kalau anda pergi jalan-jalan, Melancong holiday. kalau pergi melancong, selalunya nampaklah yang pakai kamera yang macam ni kan. Kamera ni pun sebenarnya dah lama tak pakai, dah rosak dah pun. Bateri dah kong. Okey. Anda mungkin akan jumpa kamera macam ni. Okey, ini dipanggil camcorder. Ni dulu camcorder. Tapi ini adalah camcorder professional. Okey. Nak kenal camcorder ni senang. Camcorder dengan cinema camera yang nak kenal senang. Dia close body, bermaksud lens ni tak boleh tukar. Memang dia dah fix. Jadi professional camcorder dan dihaskan untuk merakam video. Ini adalah camcorder. Okey. Kategori yang keduanya, tadi yang pertama yang kedua adalah close body camcorder. Yang ketiga adalah DSLR. Okey, DSLR ni sebenarnya bukannya nak kata dia bukan originally didesign untuk buat video. Dalam 10 tahun lepas lah lebih kurang 10 ke 15 tahun yang lepas. DSLR ni mula ada video function. Okey, dan sebab dia full frame sensor. Kita akan cerita pasal sensor dalam episod yang lain. Ya, betul. Tapi disebabkan oleh full frame sensor yang ada dalam DSLR ni, dia menjadi popular di kalangan penggiat-penggiat filem terutamanya. Disebabkan macam kita cerita minggu lepas, kita boleh tukar lens dia dan dengan kebolehan dia untuk buat video, dia menjadi satu alat yang lebih murah lah senang cakap untuk membuat filem. Kalau berbanding dengan cinema kamera yang profesional macam ni, yang digunakan khas untuk buat filem. Jadi ini adalah cinema kamera, boleh tukar lens apa semua. Dan tapi bodinya khas untuk pembikinan video. Kalau anda fotografer, anda bawa C100 ni pergi ke mana-mana, orang kata pelik lah. Yang ni boleh shoot dua-dua, boleh buat fotografi dan boleh buat C100 tu, adakah dia masih boleh ambil gambar ataupun sekarang dia memang dah video sahaja? Terus terang saya pun tak pasti sebab saya pun tak pernah ambil gambar pakai ni. Secara teorinya mungkin ada function tu, tapi saya rasa tak payahlah beli kamera mahal macam ni untuk ambil gambar. Tengok kepada saiz body 5D Mark III ni yang kira kalau dalam range Canon lah, tak silap saya ada satu je lagi model yang atas pada 5D Mark III ni, which is the Canon 1D. Okay. Yang tu lebih canggih sikit daripada 5D tapi masih lagi menggunakan full frame sensor. Okay, DSLR ni pun ada banyak jenis. Macam ini adalah 5D Mark III, iaitu kamera yang ada full frame sensor. Kalau tengok macam 60D yang depan depan Akash tu, nampak sama tapi sensornya tak serupa. Dia kecil sikit. Dia crop sensor. Okay, kalau kita boleh buka, kita buka tunjuk depan ni dan kita boleh zoom in, tunjuk tengok. Apa, ada tak nampak beza antara saiz sensor dalam ni? Nampak tak? Ni dia besar sikit, lebih kurang besar jari saya dalam 1 inci. Kalau kita zoom dekat 60D yang dipegang oleh Akash, nampak tak dia punya sensor lebih kecil. Jadi itulah beza dia sebenarnya. Okay, impact sensor dan size sensor ni saya takkan dalami hari ni. Sebab hari ni saya lebih nak berfokuskan kepada aplikasi kamera-kamera ni. Tapi ini dahsyat, dia boleh pusing-pusing dia punya screen dia. Yang tu cantik sikit. 5D tak boleh. Tak boleh. Okey, itu yang jadi salah satu faktor yang penting bila kita nak memilih kamera. Apa impact yang kita nak pada cerita kita. Okey, dan apa practicality. Macam saya cakap tadi, sebagai cameraman kita kena tahu kita punya agility factor. Adakah kita banyak kena bergerak dalam masa yang singkat? Kan, kalau kita cover event contohnya, kalau kita ambil kamera yang kena tukar lens dia apa semua. Okey, mungkin gambarnya cantik, tapi anda mungkin miss the shot. Jadi kalau kita buat run and gun di mana anda kena follow event, dia tak boleh satu take lagi. Tak boleh ulang balik ke tak boleh? Tak boleh. Jawapannya, dan kita kena pilih kamera yang bersesuaian. Tapi ni saya satu benda yang nak tanya ni. Apa yang atas dia ni? Ni yang melengkung. Oh, ni yang melengkung ni. Ini sebenarnya tempat pasang mic. Okey. Jadi kalau tengok, macam saya cakap tadi, ini sebenarnya adalah satu kamera fotografi yang boleh digunakan untuk membuat filem. Sebab dia boleh pakai lens yang aperture 1.5 apa semua ni kan. Yang ni tak ada. Dia ni aperture walaupun 1.5. Ada yang tak silap saya paling rendah ni 2 atau 3 atau 4.
Okey. Jadi background blur yang bokeh yang orang suka tu susah nak dapat menggunakan camcorder. Lebih mudah pakai DSLR. Okey. Jadi bila kita tengok kamera ni, satu camcorder, satu cinema camera, ini adalah video kamera yang direka khas untuk video. Jadi kalau kita buat video mestilah ada sound. Betul. Jadi kita tengok di sini, okey. Kedua-dua kamera ini ada sound input di mana kita boleh pasang mic dekat sini. Jadi jadi kita boleh tambah mic yang lebih cantik, wireless mic macam kita pakai sekarang, boleh sambung ke kamera ni tapi tak boleh sambung ke DSLR. Mungkin ya, dia kena ada extension tambahan, kena ada extension ataupun kita rekod asing. Jadi bila kita buat video, tentunya video event mana kita tak ada masa nak pergi capture sound asing apa semua, kita kena pakai satu kamera. Okey, dan sound dia direct kepada video file kita. Kita akan gunakan video kamera yang khas untuk video. Faham. Okey. Jadi sebelum saya terlupa ya tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap pasal kamera yang ada depan kita ni, lupa nak bagi tahu. Di studio Impression di Cyber Jaya ni kita juga menggunakan kamera PTZ. Ni yang tengah shoot kita orang ni. Ni kamera ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan memang pengendalian dia tu memang tak ada cameraman. Kalau tak percaya, tuan-tuan boleh lihat. Mungkin kamera boleh pan dekat salah satu daripada kamera yang ada dekat studio ni. Cuba cari mana cameraman dia. Mana dia? Nampak? Ini kamera kita. Dia bergerak sendiri. Nampak magic. PTZ tu maksud pan, tilt and zoom. Pan, tilt. Itu pan, tilt and zoom. Itu nama. Jadi kalau kita belajar pasal kamera apa ni, penggunaan kamera, kita akan tahu pasal pan, iaitu gerak kiri ke kanan. Betul. Kita tahu tilt atas bawah dan zoom. Zoom ke depan ke belakang. Itu namanya PTZ. Jadi kamera ni dia boleh buat pan, tilt and zoom saja tanpa menggunakan cameraman. Jadi ini antara teknologi kamera yang adalah di studio Impression di Cyber Jaya. Kalau tuan-tuan nak ni boleh datang singgah dekat Cyber Jaya. Pergi je ke laman web impressiondcc.my. Semua ada kat situ. Jadi untuk hari ini kita bukan macam biasa, kita tak bercakap saja, kita akan buat sekali dengan demo, which is pagi tadi kita dah shoot beberapa footage dengan menggunakan kamera-kamera yang ada di hadapan kita ni, dan kita akan tunjukkan kepada anda kenapa profesional lebih memilih kamera ini daripada iPhone ataupun apa-apa kamera yang saya labelkan sebagai amatur lah. Senang cerita. Amatur versus profesional. Consumer versus professional. So kita akan tengok, kita akan tunjukkan kepada anda dari segi editing. Jadi kita boleh terus ke kita punya ni ya. Boleh. Okey, di hadapan saya ni nanti kita minta Cik Zah untuk terangkan kepada kita lah apa yang ada di hadapan di dalam skrin kita ni. Okey, jadi apa kita buat tadi? Kita buat shooting sedikit di luar. Dan kita menggunakan seperti biasa kita punya pelakon tambahan Ishraf, intern di content.my sebagai model. Dan kita shoot menggunakan 4 kamera yang kita ada depan saya ni. Satu pakai phone, iaitu iPhone 14. Kita gunakan camcorder, kita gunakan DSLR dan juga kita gunakan cinema camera. Okey, jadi apa yang kita nak demo hari ni adalah bila kita buat apa-apa projek video, okey, persoalannya adalah berapa banyak kontrol ataupun berapa banyak kita boleh kawal apa yang kita buat semasa editing. Bila kita buat editing, editing ni kita akan cerita juga dalam satu episod akan datang, khas pasal editing adalah bila kita pilih kamera, apa kita boleh buat dengan editing. Okey? Jadi di sini apa yang saya buat kalau kita tengok di dalam software kita ni adalah saya shoot raw. Okey, saya gunakan iPhone, saya gunakan camcorder, DSLR dan cinema camera. Okey. Jadi tuan-tuan tengok dulu. Okey. Apa pendapat tuan-tuan tentang yang sebelum edit cantik tak footage ni bila kita pakai 4 kamera ni? Kita mainkan dulu. Okay, ini iPhone. iPhone 14 yang terbaru tuan-tuan. Ini menggunakan XA11, kamera camcorder yang saya pegang tadi. Ya. Yang ini menggunakan 5D. Itu DSLR. Dan last sekali adalah menggunakan cinema camera. C100. Okey. First kali Akash, saya nak tanya. Pada pendapat Akash, mana yang paling cantik?
Paling cantik of course lah, iPhone lah, Camon lah. iPhone iPhone lah. Okey. Color semua, saturation semua. Kalau kita shoot RAW, kita kena faham yang iPhone usually dapat result yang terbaik. Ya. Kenapa? Sebab bila kita shoot, dia ada something yang dipanggil color space. Color space. Color space. Dan consumer camera adalah satu kamera yang direka untuk bila dah shoot tu terus boleh upload, boleh masuk social media apa semua. Dia tak digunakan untuk shoot ataupun edit. Faham? Bila kita buat filem, kita buat video corporate contohnya. Kita nak kena edit sikit footage tu. Sebab kadang-kadang footage ni cerah terlebih ataupun kita tak dapat dia punya tone. Kalau anda perasan tengok satu movie kan, perasan tak bila scene tu happy, nampak macam tint colour kuning sikit. Warm. Bila scene tu gelap, bila scene tu sedih nampak biru sikit atau gelap sikit. Betul. Kalau tengok cerita The Matrix. Ya. Perasan tak dia punya colour ni macam hijau sikit. Bila dia masuk dalam Matrix tu, nampak macam ada tint hijau sikit. Itu dipanggil color grading. Color grading. Okey. Dan color grading memerlukan color correction, iaitu kita kena boleh ubah kita punya footage yang raw ni supaya menepati jalan cerita yang kita nak sampaikan. Mood cerita tu lah. Ya, betul. Jadi, apa yang kita shoot tadi dengan menggunakan setiap kamera ni adalah kita pakai phone tapi kita pakai standard mode. Bermaksud apa yang anda pakai itulah dia punya final. Tapi bila kita pakai camcorder, kita pakai DSLR, kita pakai C100, kita shoot dalam, kalau untuk dua kamera ni kita gunakan neutral mode. Bermaksud saturation ataupun saturation ni senang cerita kekuatan color lah. Kalau anda increase saturation, anda nampak dalam iPhone ada saturation kan? Kalau anda increase, yang color merah tiba-tiba menyala. Kan? Muka pun jadi merah. Daripada normal macam saya ni sawo matang sikit, kan? Dia jadi merah ataupun jadi orange. Kan? Kalau saya tak tahulah. Bila neutral ni nampak semua kelabu je. Dan bila kita pakai C100 ni, bukan hanya dia panggil neutral mode, dia panggil lock mode. Di mana lock mode ni memang kalau anda tengok footage raw ni maksudnya keluar daripada kamera lah. Tak buat apa-apa editing. Dia nampak kelabu macam asap. Flat. Macam tadi, cuba tengok tadi kan. Kalau tengok nampak tadi, kita mainkan lagi sekali. Kita nampak efek dia yang Cinema C100 tu, yang raw tu. Nampak macam kelabu kan. Betul, dia nampak kelabu. Color tak ada. Color tu tak meriah. Tapi, ni saya cerita nerd sikit lah teknologi sikit. Data-data tentang warna yang ada dalam yang kita shoot tadi ada dalam file yang kita ambil dalam kamera tu. Itu cara paling mudah saya nak explain lah. Color data tu ada dalam raw file yang kita ada kat sini. Jadi saya sebagai editor, lepas saya nak edit, saya akan cantikkan in post production. Maksudnya selepas dah shoot, kita akan edit untuk mengeluarkan warna tu. Kita demonstrate. Okey? Sebab klip apa yang saya bagi Akash tadi yang kedua menunjukkan sebelum dan selepas kita edit. Okey, apa yang saya buat sebelum kita tunjuk apa yang saya buat adalah saya adjust exposure. Kalau tengok shooting ni dibuat di luar. Ya. Agak terang dia punya betul, exposure. Lighting semua ada. Okey. Sebab matahari kat luar semua kan. Jadi saya edit supaya dia nampak lebih natural. Dan saya timbulkan colornya sikit. Jadi anda akan nampak perbezaan bila sebelum dan selepas. Okey, kita mainkan. Right. Okey. Tada. Okey, ini iPhone sebelum. Ini sebelum dan selepas. Ini Sebab tadi tu dia overexpose, saya kurangkan sikit exposure-nya. Tapi nampak tak? Dia jadi macam pelik sikit. Dia gelap. Macam mana saya cakap? Video before tu lebih cantik daripada after. Kan? Kalau saya baca meter lah, kita gunakan meter ataupun lumetri scope bila kita buat editing. Saya adjust iPhone punya footage ni kepada standard yang sepatutnya digunakan bila kita render. Okey? Dan bila saya buat nampak macam kurang sikit bila saya edit. Faham? Okey? Now kita cuba pula camcorder. Kita pergi ke camcorder. Mula-mula kelabu sikit, tapi lepas saya yang sebelum ni yang selepas. Nampak color tu timbul sikit, nampak? Tapi tak banyak. Sebab camcorder ni didesign lebih kepada event. Bila saya nak shoot berita TV contohnya. Di mana color tu tak penting sangatlah. Yang penting apa dia cakap, apa cerita, action depan kita tu. Itu yang paling penting. So berita, news, event, sinilah di mana kita nak gunakan camcorder sebab nak cepat. Audio mic pasang, shoot, hantar kepada stesen, terus up pemberita baca dekat pukul 8 malam. Kan? Jadi ada perbezaan, tapi tak banyak. Sebab inilah camcorder. Okey, sekarang kita guna DSLR pula.
Okey, ni Yang DSLR. 5D, Dia macam kelabu sikit. Dan saya timbulkan. Nampak tak? Tone antara subjek dan background dah jadi lebih cantik. Betul. Dan sebab kita boleh gunakan kamera, tadi kita pakai aperture 4 kan? Okey. Dia punya background blur sikit berbanding dengan Ya, betul. subjek. Ya. Jadi kita nampak tak beza dia? Color lebih cantik Yep. dan juga subjek lebih ketara Dia sebab lebih menonjol lah. background subjek dah tu. blur sikit. Sebab memang nampak tak kereta belakang tu saja korang letak kereta tu kan, Ya, supaya nampak saja. pergerakan. Bila dalam shoot pakai DSLR dah dekat macam cinema. Walaupun kereta tu di belakang, dia tak mengganggu cerita. Let's say lah Ishraf cakap I love you kat awet dia dekat depan Ya, kamera kan. betul. Bila kereta tu lalu tak kacau sangat cerita. Kan? Kalau yang tadi kita tengok camcorder nampak clear kan? Nampak clear, betul. Nampak macam Grab nak sampai. Okey. Last kali kita cerita pasal C100 cinema camera yang tadi Akash kata kelabu. Yang kata kelabu tu. Okey, ni ni cinema C100, camera nampak kelabu, malap, boring. Kelabu, Dan bila malap, saya boring. edit, Tada. pum. Color dia terus punya naik. color lebih cantik, naik lebih cantik dan lebih natural berbanding dengan DSLR. Betul. Sebab tu kalau nak beli cinema camera C100 ni tambah satu lagi kosong kat belakang. Tambah satu dia kosong. Compare dengan Tapi macam sekarang kita dah ada atas lagi daripada C100 kan? ada, dia ada 200, 300, Betul. Red Epic, Black Magic kan. Tapi untuk permulaan kalau masih ada kamera ni boleh. Masih ada, boleh tapi saya check lah compare dengan dulu kita beli memang dah murah banyak. murah banyak. Yalah betul. Dulu kamera ni boleh sampai ke 30,000. Sekarang saya tengok ada yang Complete dengan lens. dalam 10,000 boleh dapat. Tak, dia body saja. Body sahaja. Allahu Akbar. Tapi itulah dia kenapa kita masih lagi kenapa memerlukan dia mahal, kenapa cinema dia kamera. Kenapa dia mahal. Betul. Okey. Satu lagi saya nak tambah. Bila saya pakai camcorder apa semua ni, dia lebih kepada nak rakam video. Okey, rakam ni very general term lah. Kita sebagai profesional, saya tunjuk kalau saya shooting menggunakan C100 ni, okey, ini satu alat khas. Cuba zoom in kat sini. Dekat skrin ni. Okey, mungkin pusing sikit. Okey, nampak tak yang meter-meter hijau ni? Okey. Ini dipanggil waveform monitor. Okey, bila kita shoot, kita nak pastikan bahawa meter ni akan memberitahu kita bahawa kita shoot ni dalam exposure range yang betul ke tak. Tak terang sangat, tak gelap sangat. Dan sebab kita shoot dalam lock mode juga, nampak tak meter dia tak terang sangat, tak gelap sangat. Betul. Feature ni tak ada pada kamera-kamera yang murah sikit. Tahu, kita boleh macam DSLR ni kita boleh beli. Dia separate satu lagi monitor yang dipanggil field monitor. Kita boleh sambung output ni kepada field monitor dan kita boleh check. Tapi kalau kita menggunakan cinema camera ni, daripada sini saya nak nampak dah. Overexpose ke, gelap sangat ke, macam mana? Faham. Jadi itulah sebab dia kenapa macam yang Cik Azhar cakap tadi, yang data tu lah yang kita nak kan untuk kita nak bantu kita dari segi editing. Betul. Ya, asalnya nampak macam saya cakap tadi, asalnya nampak macam gelap kan, macam sedih karakter ni, tapi bila dah editing nampak colourful. Betul. Jadi feature yang saya pakai sini adalah saya menggunakan, saya ni orang lama, sekarang ni ada teknik baru tau. Ya. Kalau tengok Premiere Pro zaman yang 2022-2021 ni, dia ada dah apa lumetri scope punya function dan lumetri adjustment. Tapi saya ni old school sikit. Saya masih lagi menggunakan RGB curve. Saya masih lagi menggunakan 3-way color corrector yang ada juga dalam lumetri scope tu, tapi style saya ni sebab saya dah biasa dengan workflow saya masih lagi menggunakan itulah dia apa saja yang selesa dengan kita lah, asalkan benda tu menjadi benda cantik, apa-apa cara pun sebenarnya jadi. Itu yang penting. Okey, tapi apa yang paling penting hari ni Akash adalah kita ni bukan nak pelekehkan mana-mana kamera ataupun nak mengagungkan mana-mana kamera. Tidak. Betul. Boleh shoot pakai iPhone. Okey, tapi iPhone dia punya sensor ni bukan optical sebab apa nak tengok, kalau kita buka aperture, kita pakai lens dalam kamera ni, semua tu adalah optical. Maknanya mekanisme dalam kamera ni yang membuatkan sesuatu tu blur atau tak blur bila kita adjust aperture, kita adjust shutter speed walaupun ni digital. Kamera ni, yang phone ni, dia punya lens kalau tengok sangat kecil. Ya, betul. Okey, tapi resolution dia bagus. Tapi kalau anda tengok, kalau buka portrait mode contohnya kan, bila kita shoot pakai portrait mode dan kita pakai let's say f1.5 dalam iPhone ni kan, kita shoot, semua ni subjek dan background di-adjust secara digital. So apa ada dekat phone ni? Ada 3 lens. So untuk subjek, dia akan make sure dia sharp dan secara digital dia blurkan belakang.
Yang lagi dua lens tu lah. Dua lens tu. Oh. Itu cara mekanisme iPhone ni. Jadi bila benda ni menggunakan software untuk adjust, kita mungkin nampak macam shallow depth of field yang kita bincangkan minggu lepas tu tak berapa natural. Betul. Kadang-kadang anda bila buat video tu orang tak perasan. Tapi kadang-kadang boleh perasan. Yalah, mungkin di mata yang profesional dia orang Macam akan kita nampak bincang minggu lepas kan. Kalau kenapa kita pilih 50mm lens. Betul. Sebab 50mm lens prime ni sama macam mata kita. Mata manusia dalam filem juga ada dia punya limitation. Dan limitation tu yang membuatkan sesuatu ni natural atau tak natural. Kan? Faham. Ya, jadi natural ni itu bagi saya lah. Bila saya nak tengok filem, saya nak tengok seolah-olah saya berada dalam filem tersebut. Betul. Kan? Jadi bila kita buat shot yang pelik-pelik apa semua ni, kita pun rasa macam kita di luar filem tu. Ya. Dan itulah yang pengarah filem ni cuba buat untuk pastikan dan kenapa dia pilih kamera-kamera yang berbeza. Dia memang penting lah ya tuan-tuan Okay. dan puan. Jadi kalau kita nak compare, kita boleh compare sekarang. Apa beza antara empat kamera ni? Kita tunjuk di skrin sekarang. So ni before. Tadi betul tadi akan cakap before kan? iPhone before. nampak paling cantik. Betul. Tapi lepas kita dah edit, kita tengok perbezaan dia. Itu dia. Dia apa yang saya nampak, kan tadi iPhone kat atas kan. Yang C100 tu bertukar menjadi yang iPhone tu. Honda kan? Dia macam tu. Tapi nampak, bagi saya dia nampak lebih natural. Ya. Kalau saya boleh tunjuk, ini yang color yang iPhone tadi tu. Ini yang C100 tadi. Kelabu malap. Kelabu malap. Yang macam saya katakan, sedih karakter ni. So bila kita dah edit, yang ada dekat iPhone tu, dibawa ke sini. Yang iPhone pula dia macam ada sedikit kekurangan dekat situ. Jadi inilah dia perbezaan yang tuan-tuan dapat lihatlah antara kamera yang kita gunakan, yang kita shoot pagi tadi dengan talent kita hari ini. Jadi ada apa lagi yang boleh kita terangkan sebelum kita wrap up? Satu yang last kali saya nak cakap lah, satu benda yang kita selalu sembang. Kerana saya cakap dengan klien pun sama. Dia kata, you punya kamera ni 4K ke? Resolution. Kan? Okay, dia macam ni lah lagi tinggi resolution, of course lebih detail kita boleh nampak. Okay. Tapi buat masa sekarang ni, resolution yang paling tinggi saya tengok lah dekat phone, dekat TV, bila saya tengok TV, adalah 1080p. Full HD. Zaman dulu lah. Dia kata Ultra HD ni, kita cakap pasal 4K. Kalau anda seorang pembikin filem, okay, ataupun anda seorang yang nak cari satu company production untuk buat video, jangan terlalu nak fokuskan kepada 4K ni sangat. Sebab market kita ni masih lagi jauh nak kata pakai 4K. Dulu daripada standard definition SD kepada HD, mungkinlah dia ada perbezaan besar. Betul. Daripada 1080p Full HD kepada Ultra HD pun ada perbezaan besar. Tapi perbezaan tu bagi saya lah sekarang ni tak nampak, sebab satu, TV HD pun, yang TV 4K pun agak mahal. Anda boleh tengok di iPhone 4K, tapi sebab phone kecil, dia clear macam mana pun. Sebab skrin kecil tak nampak. Tak nampak sangat. Kan? Jadi kita secara praktikal ni bagi saya, memang kita pun ada 4K kamera. Tapi kita lebihkan kualiti penceritaan. Sebab once saya kata, okay, saya nak kamera 4K, body dia mahal. Kan? Dah tak mampu nak beli lens. Kan? Dengan satu lens, dengan satu body itulah yang kita shoot, bajet kita dah jadi besar ataupun kos kita menjadi besar. Sebab kena beli lens banyak-banyak. Just to meet 4K punya requirement. Kan? Tapi yang paling penting kalau anda tengok demonstrasi kat sini, resolusi bukan segalanya. Betul. Okey. Yang paling penting bagi saya adalah sebagai pembikin filem, how much control do I have over my footage? Okey. Jadi bila kita menggunakan kamera yang betul, saya sebagai saya buat dua-dua, saya buat semualah. Saya buat skrip, saya buat storyboard, saya DP dan I'm also editor. Bila kita buat production, krunya besar, dia punya kosnya mahal. Bagi saya, tugas utama bila kita buat production adalah
untuk memastikan yang cameraman ni shoot dalam exposure yang betul sahaja. Ada range dia. Dan lebih mahal kamera anda ataupun bila pakai cinema kamera, range tu makin lebih besar. Bermaksud kesilapan yang boleh dibuat oleh cameraman tu dia punya tolerance ataupun dia punya forgiveness tu lebih banyak lah. Lebih banyak, betul. Kan? Faham. Kalau kita pakai iPhone ni sekali dah shoot dah tak boleh edit dah. Betul. Tapi bila pakai kamera ni Kita masih boleh repair kita lagi. boleh terima lebih banyak shot. Jadi sebab tu production pun akan lebih cepat dan lebih menjimatkan kos di Faham. jangka panjang. Faham. Okay? That's why saya perlukan flexibility tu. Dan kadang-kadang bila kita buat editing adalah tempat di mana kita boleh try and error. Shooting ni pelakon dah datang, kru dah datang, tiba-tiba hujan. Kan dah kena bayar 1 hari lagi esok untuk tunggu hujan berhenti. Kan? Tapi bila saya shoot gunakan kamera yang ni, terus kita boleh shoot cepat dan kita boleh semua kesilapan dibuat di editing. Betul. Bukan di production. Ya. Kan? Sebab dia kalau kata silap dekat situ dah silap susah. shoot tak boleh nak repair. Tapi edit silap masih lagi boleh ubah sampai kita happy. Ada lagi untuk kita repair. Betul faham. Jadi bagi saya itulah yang paling penting bila kita memilih kamera. Ya. Jadi kalau anda nak ambil video hanya untuk anda punya suka-suka kan untuk nak pergi jalan-jalan untuk jadi pergi holiday ambil video, anda boleh tak perlu cari video editor sebab kamera phone ni dah canggih dah. Cukup. Macam-macam dia boleh buat untuk memastikan yang keperluan anda tu ada. Tapi bila exposure memainkan peranan dalam penceritaan, anda buat video untuk jenama anda. Dah orang tengok apa ni exposure kejap cerah kejap tu. Tak boleh edit ke? Betul. Kan? Itulah masanya anda nak memikirkan mungkin menggunakan seorang profesional. Bukan profesional kamera saja. Ya, kamera paling mahal pun kalau dia punya editor tak profesional pun tak jadi juga. Betul. Kan? A professional team akan bantu anda untuk projek-projek yang lebih bagi saya sophisticated lah. Ya. Okay? Jadi di situlah anda akan berfikir kenapa cari pasukan profesional untuk bantu anda. Sebab anda ni lebih worry pasal anda punya jenama, pasal story anda. Kan? Biarlah kamera tu ada orang fikirkan. Betul. Ya, jadi itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Keyword kita untuk hari ini, flexibility, control, ikut keperluan dan professional. Dan kenapa flexibility macam yang kita dah bincang sepanjang apa yang kita cakap tadi, penting terutamanya kepada untuk seseorang editor lah. Sekiranya bila dia dapat footage tu, data yang seperti mana yang dimaksudkan oleh Izzat tadi, data tu diperlukan untuk sekurang-kurangnya dia boleh kontrol untuk dia nak buat editing. So maksudnya apa sahaja kesilapan yang berlaku masa production boleh lagi diselamatkan, boleh lagi diperbetulkan di post production. Jadi itu sahaja kita punya perkongsian kita untuk minggu ni. Jadi jangan lupa kepada anda semua untuk singgah, share, like, follow dan subscribe kita punya page www.content.my. Jangan lupa untuk singgah, dalam tu ada banyak perkongsian ilmu-ilmu yang bermanfaat yang boleh anda pelajari. Dan jangan lupa juga untuk singgah di laman web www.impressiondcc.my untuk .com.my, maafkan saya, impressiondcc.com.my untuk anda mengetahui lebih lanjut tentang studio yang kita orang gunakan ini untuk siaran ni. Jadi kita jumpa lagi minggu depan dalam episod yang ketiga. Banyak lagi benda-benda yang kita nak belajar. Baru sikit. Ni baru sikit, baru hujung. Tak masuk dalam lagi. Jadi jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.